Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah MCA akan keluar daripada kerajaan? Bermakna jika MCA keluar daripada kerajaan, mereka akan keluar dari Barisan Nasional. Jadi kalau MCA keluar dari Barisan Nasional, mereka nak pergi ke mana? Takkanlah nak masuk pula Perikatan Nasional. Nak masuk Perikatan Nasional sudah ada gabungan parti di sana, gerakan. Rasa-rasanya mampukah MCA hidup dalam Perikatan Nasional? Namun demikian, menurut T, MCA jangan terbeban janji madani. Segera keluar kerajaan, katanya. Pimpinan pusat MCA perlu akur dengan pendirian Biro Politik Parti itu sejak Mei lalu yang mahu parti mereka keluar daripada kerangka kerajaan perpaduan, kata Ketua MCA Kuantan T. Lien Ke. Jelas T. Meski Setiausaha Agung Chong Sin Woon menjelaskan bahawa pemimpin utama parti akan mengumumkan pendirian tidak lama lagi, ia tidak akan dapat menenangkan keresahan ahli akar umbi parti itu, kata beliau lagi. Pendirian kepimpinan perlu jelas dan hala tuju juga perlu dinyatakan dengan tegas, katanya. Biro Politik sudah buat keputusan pada 2 Mei lalu dan beberapa bahagian parti di Kedah, Perak, Selangor dan Pahang juga senada. Dalam hal ini untuk MCA keluar daripada kerajaan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Dan saya ingin perkenalkan kepada Anda, ini terapi imun transfer factor for life. Ini ialah transfer factor yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah, daya imun badan kita yang bodoh. Dengan lemahnya daya imun badan kita dan menjadi bodohnya imun badan kita, kita kena penyakit dan tidak akan sembuh daripada penyakit. Jadi, sebelum Anda kehabisan masa atau kesuntukan masa, mari cepat tingkatkan daya imun badan Anda untuk sembuh daripada penyakit yang Anda alami. Ingat, transfer factor ini bukan ubat tetapi meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat dan pintar. Produk ini lulus KKM dan juga diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia dan lulus KKM serta halal. Untuk mendapatkannya, segera hubungi nombor yang tertera. Ingat saudara, masa tidak akan menanti Anda. Bila tiba waktunya, kita sudah terlambat daripada mencegah penyakit kita. Cegah sebelum parah, itu yang paling tepat sekali. Saudara-saudara sekalian, yang hebatnya ialah, kata beliau, kita MCA tidak mahu terbeban dengan janji-janji dibuat kerajaan madani kerana kita tidak ada dalam kabinet kerajaan ketika ini. Katanya ketika ditemui selepas mesyuarat MCA Kuantan di Wisma MCA di Jalan Bukit Ubi dekat Kuantan, Pahang semalam. Mesyuarat itu dirasmikan Chong dan turut dihadiri ketua bahagian MCA Pahang yang lain. Kenyataan T itu hadir di tengah desakan dalam MCA agar parti itu keluar daripada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namun demikian, T turut mendakwa hampir semua ketua MCA bahagian bersetuju untuk menarik sokongan daripada kerajaan madani namun kekal dalam Barisan Nasional BN. Katanya keputusan itu juga adalah demi kelangsungan MCA dalam pilihan raya umum akan datang. Jika kita terus bersama dalam kerajaan madani, MCA tidak akan ada kerusi untuk ditandingi pada PRU selepas ini, katanya. Kerana kalau ikut formula sedia ada, semua kerusi dimenangi DAP akan terus ditandingi mereka. Jadi, apa yang tinggal untuk kami, katanya. Sebab itulah saya tegaskan bahawa pucuk pimpinan kena tegas dalam hal ini, nyatakan pendirian mereka. Kita mahu kekal dengan semangat BN, ada tolak ansur dalam menentukan parti mana yang bertanding di kerusi mana. Macam kerusi majoriti masyarakat Cina, BN bagi laluan kepada MCA dan ada juga kawasan majoriti Melayu MCA juga diberi peluang bertanding. Kalau nak kira kawasan majoriti kaum tertentu baru parti mewakili kaum berkenan boleh bertanding, jadi apa nasib MIC? Ujarnya.
MCA sebelum ini dilapor meluluskan usul dalam mesyuarat perwakilan yang menggesa kepimpinan pusat parti itu untuk berundur daripada BN dan kerajaan. Usul tersebut antaranya menyeru kepimpinan parti supaya membina semula haluan politik yang bebas dan autonomi. Pengerusi BN Ahmad Zain Hamidi kemudian tampil memberi jaminan bahawa semua parti komponen akan diberi peruntukan kerusi untuk bertanding pada PRU 16. Namun, menurut laporan Sin Shu, Chong menjelaskan bahawa mesyuarat Biro Politik MCA pada 2 Mei tidak membuat apa-apa keputusan untuk keluar dari kerajaan atau BN, meski mengakui ia membincangkan hala 7 MCA. Chong berkata pimpinan pusat tidak membuat keputusan kerana ingin mendapat maklum balas daripada pemimpin peringkat bahagian yang akan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh sebulan sebelum dibawa ke mesyuarat agung tahunan parti. Keputusan itu katanya akan dilaksanakan sebaik diluluskan. Untuk rekod, pada April lalu, Chong menyeru agar parti itu menentukan masa depannya sendiri jika BN terus menangguhkan keputusan yang jelas mengenai hala tujunya. Mengulas lanjut, T mendakwa terdapat usaha untuk menukar resolusi keluar daripada kerajaan kepada resolusi menolak DAP semata-mata. Ada bisikan untuk menukar resolusi keluar dari kerajaan Madani kepada resolusi no DAP. Ini adalah satu anjalan pendirian yang seakan-akan kepimpinan sudah berubah pendirian yang dinyatakan dalam mesyuarat Biro Politik MCA dan mesyuarat Perhubungan Negeri MCA Pahang. Retorik no DAP tidak akan mengubah nasib MCA kerana kita pernah menggunakan retorik no Anwar no DAP sebelum ini, kata T. Bekas naib Presiden MCA itu juga mempersoalkan sama ada wujud usaha untuk senyapkan pendirian Biro Politik Parti susulan terdapat kekosongan dalam kabinet ketika ini. Adakah kepimpinan MCA mempunyai hasrat untuk menyertai kabinet memandangkan ada 3 kekosongan ketika ini, jadi nada keputusan Biro Politik Parti itu cuba disenyapkan. Soalnya, kita tidak mahu lihat pemimpin menerima tawaran masuk kabinet di tengah-tengah komulit politik hari ini apabila ada kekosongan dan penyusunan semula kabinet. Perjuangan MCA adalah perjuangan jangka masa panjang, bukannya politik tipu hela atau ambil kesempatan tambahnya. T turut mengingatkan UMNO bahawa parti itu juga berpotensi kehilangan undi jika formula pembahagian kerusi mengambil kira kaum paling ramai di kawasan tertentu diguna pakai. Katanya, pengundi Melayu yang tidak sukakan DAP akan beralih kepada PAS dan mungkin bersatu, sementara pengundi Cina tidak keluar mengundi. Jadi, MCA perlu menjadi pilihan kepada pengundi Cina di kawasan majoriti Cina, bukan memaksa pengundi Cina memilih DAP kerana ramai pengundi Cina sudah jelek dan muak dengan politik janji tidak ditepati DAP, tegasnya. Pada masa sama, kata T, hubungan akrab antara UMNO dan DAP tidak membawa keuntungan kepada UMNO kerana pengundi DAP belum tentu memberikan undi mereka kepada UMNO BN. Silap-silap undi Melayu pun hilang disebabkan hubungan rapat dengan DAP dan paling teruk, undi itu diberikan kepada PN, tambahnya. Dia juga menyatakan rasa kesal dengan tindakan parti tertentu yang dilihat ingin membolot kerusi dimenangi mereka pada PRU 15. Katanya, jika semua kerusi dimenangi parti itu terus ditandingi mereka dalam PRU seterusnya, maka MCA tidak akan mempunyai sebarang kerusi. Tindakan membolot kerusi dimenangi pada PRU 15 adalah tidak boleh diterima kerana kemenangan mereka pada PRU itu berlandaskan hela-hela politik, katanya lagi. Ada beberapa komen daripada netizen berkait ini. Mereka kata, apa akan jadi MCA? Jangan terlalu yakin dengan kekuatan MCA, itu hanya asap kegilaan kuasa, kata a little bit crazy. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, foto Anwar Ibrahim dibakar oleh, kononnya mereka menggelar sebagai mahasiswa. Namun demikian, ramai orang tak setuju. Tapi yang kita tunggu-tunggu ialah apa komen daripada Anwar Ibrahim sendiri apabila gambar beliau dibakar oleh
para pelajar. Ada netizen yang terkejut dengan jawaban daripada Anwar Ibrahim ini. Kata Anwar Ibrahim, jangan buang pelajar UMS terlibat bakar karikatur. Ada netizen yang mengatakan mereka tak percaya yang membakar gambar Anwar Ibrahim itu adalah pelajar daripada sebuah universiti. Ada yang mengatakan bahawa adakah mereka itu benar-benar pelajar UMS atau adakah mereka hanya bertopengkan sebahagian daripada pelajar UMS. Inilah yang menjadi perbualan hangat daripada netizen. Ada yang kata mereka ini sebenarnya bukan pelajar UMS, tetapi adalah sebahagian daripada pendatang-pendatang yang mungkin ditaja atau tidak diketahui identiti mereka. Tapi Anwar Ibrahim kata jangan buang pelajar UMS terlibat bakar karikatur. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mahu Universiti Malaysia Sabah UMS membuang para mahasiswa yang terlibat dalam insiden pembakaran karikaturnya pada hujung minggu lalu, kata Menteri Pengajian Tinggi Zamri Abdul Kadir. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya perkenalkan ini terapi imun transfactor for life. Ini bukan ubat, tapi ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan, dengan pemberian imun badan kita menjadi bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Harus diingat, kita sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang kuat. Jadi untuk mendapatkan imun badan yang kuat, Transfactor for Life jawapannya meningkatkan imun badan 400%, menjadikan imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Lalu imun badan kita lah yang bertarung, menyelamatkan nyawa kita daripada dalam. Bagaimana mendapatkannya? Mudah saja hubungi nombor yang tertera. Dan saudara-saudara sekalian, Transfactor ini adalah produk yang halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan lulus KKM. Sila dapatkannya selagi stok masih ada dan Anda masih mempunyai kesempatan. Saudara-saudara sekalian, Universiti Malaysia Sabah UMS diarah ataupun diingatkan supaya tidak membuang para mahasiswa yang terlibat dalam pembakaran karikatur menurut Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran ringkas di Facebook hari ini, Zamri menyampaikan pendirian Anwar berhubung perkara itu dan memaklumkan bahawa Anwar memberi penekanan tentang masa depan pelajar-pelajar yang terlibat. Perdana Menteri berpesan agar para pelajar UMS yang terlibat dalam insiden baru-baru ini tidak dibuang universiti. Bagi Perdana Menteri, mereka mungkin membuat kesilapan tetapi masa depan dan pengajian mereka jauh lebih penting dan perlu diutamakan, katanya. Pada Ahad lalu, sekumpulan pelajar di Sabah menamatkan protes 22 jam berhubung gejala rasuah dengan membakar poster Anwar yang memaparkan tulisan Madani Pelindung Perasuah Sabah. Juru cakap Sekretariat Rakyat Benci Sabah, Rakyat Benci Rasuah, Fadli Kasim berkata kain rentang tersebut melambangkan kritikan pedas terhadap pentadbiran Anwar yang didakwa mereka sebagai gagal menunaikan janji berkaitan reformasi institusi. Tindakan tersebut mengundang kecaman daripada pelbagai pihak termasuk AMK Kamil Abdul Munim yang berkata mereka membakar imej Anwar kerana tiada hujah yang kukuh. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Zulkifli Ahmad pula berpandangan tindakan itu berisiko menjejaskan perjuangan yang dibawa dan menggesa agar tindakan dilakukan secara terhormat dan bukannya dengan tindakan yang merosakkan maksud serta nilai perjuangan. Membalas kritikan berkenaan pembakaran karikatur Anwar, Fadli berkata dia mendapat inspirasi daripada protes mahasiswa yang pernah dipimpin Anwar sendiri, termasuk tindakan membakar buku mengenai rusuhan 13 Mei oleh Tunku Abdul Rahman. Ketua Polis Sabah, Jaute Dikun, semalam berkata,
Siasatan sedang dijalankan mengikut Akta Hasutan dan Kanun Keseksaan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.